Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Saya harap saudara dan saudari sihat walafiat. Kini genap setahun negara kita melaksanakan pelbagai bentuk Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP untuk menangani wabak COVID-19. Sepanjang tempoh ini, kerajaan terus melakukan apa sahaja yang diperlukan bagi menjamin kesejahteraan rakyat, memastikan kelangsungan perniagaan dan menyokong pemulihan ekonomi. Pada masa ini, negara kita sedang berada pada tahap kelima strategi 6R Pelan Komprehensif Pemulihan Ekonomi, iaitu Revitalize atau memperkasa ekonomi. Pada tahap ini, strategi pemulihan ekonomi ditumpukan kepada usaha untuk merancak dan melonjakkan semula aktiviti ekonomi atau jump start di ekonomi. Sehubungan itu, kerajaan telah mengenal pasti 5 fokus utama program pemulihan dan pemerkasaan ekonomi sepanjang tahun 2021, iaitu mengawal penularan COVID-19, memacu pemulihan ekonomi, memperkokoh daya saing negara, melaksanakan agenda keterangkuman wilayah dan masyarakat, dan mentransformasi ekonomi negara. Bagi melonjakkan semula aktiviti ekonomi, sukacita saya umumkan kerajaan akan melaksanakan program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi atau pemerkasa bernilai 20 bilion ringgit dengan suntikan fiskal baru oleh kerajaan berjumlah 11 bilion ringgit. Pemerkasa akan menumpukan 20 inisiatif strategik bagi melonjakkan pertumbuhan ekonomi, menyokong perniagaan dan meneruskan bantuan bersasar kepada rakyat dan sektor yang masih terkesan. Inisiatif pertama, program imunisasi COVID-19. Bagi fokus pertama, iaitu mengawal penularan COVID-19, kerajaan sedang melaksanakan pelbagai tindakan kesihatan awam untuk membendung COVID-19 di samping memulakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Setakat ini, lebih 300,000 rakyat telah pun menerima suntikan pertama vaksin. Kerajaan akan menaikkan peruntukan bagi program imunisasi daripada 3 bilion ringgit kepada 5 bilion ringgit untuk mempercepatkan sasaran imunisasi berkelompok pada Disember 2021 berbanding sasaran awal iaitu pada suku pertama tahun 2022. Untuk mencapai sasaran ini, seramai 15,000 petugas akan ditempatkan di hampir 950 pusat pemberian vaksin atau PPV di seluruh negara. Mengambil kira pertambahan tugas tersebut, kerajaan bersetuju bantuan khas COVID-19 dengan kadar RM200 sebulan dipanjangkan kepada petugas penjawat awam yang terlibat dalam program imunisasi di PPV berkenaan. Inisiatif kedua, tiada lagi pelaksanaan PKP menyeluruh. Kerajaan juga akan melaksanakan strategi kawalan penularan COVID-19 ini secara lebih bersasar dengan bersandarkan sains dan data untuk mengurangkan impak negatif terhadap aktiviti ekonomi negara. Pada masa yang sama, dengan mengambil kira pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan,
kerajaan berkemungkinan tidak perlu lagi melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP secara menyeluruh merangkumi seluruh negara atau sesuatu negeri. Sebaliknya, kawalan pergerakan hanya dilaksanakan mengikut lokaliti dan secara tertumpu kepada kluster yang berkaitan sahaja. Inisiatif ketiga ialah penguatkuasaan perundangan yang ketat dan telus. Selaras dengan Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021, pematuhan SOP dan penguatkuasaan perundangan yang lebih ketat dan telus akan terus dilaksanakan bagi mengawal penularan wabak COVID-19. Bagi melindungi golongan pekerja, MITI akan melaksanakan inisiatif Safe at Work yang mempertanggungjawabkan majikan untuk menyediakan tempat kerja dan penginapan yang kondusif bagi para pekerja. Syarikat yang berdaftar dengan MITI untuk program Safe at Work akan dibenarkan beroperasi dalam keadaan di mana pekerja-pekerja kontak rapat diasingkan daripada komuniti setempat dan pekerja-pekerja lain dengan meletakkan mereka di dalam Safe Work Bubble sehingga kesemua pekerja kontak rapat disahkan selamat daripada COVID-19. Sebagai galakan pada syarikat untuk menyertai program yang bersifat sukarela ini, kerajaan bersetuju memberikan potongan cukai tambahan kepada syarikat penghilangan dan syarikat penghematan berkaitan penghilangan ke atas perbelanjaan sewaan premis dan asrama pekerja. Perbelanjaan yang layak mendapat potongan cukai tambahan ini dihadkan kepada RM50,000 bagi setiap syarikat yang berdaftar dengan MITI dan telah lulus audit pematuhan Safe at Work. Syarikat boleh mendaftar mulai 1 April 2021. Selain itu, majikan yang membuat ujian pengesanan COVID-19 untuk pekerjanya dibenarkan membuat potongan cukai tambahan ke atas kos ujian pengesanan COVID-19 bagi perbelanjaan yang dibuat sehingga 31 Disember 2021. Kerajaan juga komited untuk memulihkan semula sektor ekonomi yang terkesan melalui pelaksanaan segera projek pembangunan, penyediaan insentif penggajian serta pemberian insentif percukaian dan kemudahan pembiayaan mikrokredit. Inisiatif keempat, pelaksanaan projek-projek kecil seluruh negara. Subuhan itu bagi terus merancakkan aktiviti projek-projek berskala kecil di peringkat akar umbi, kerajaan bersetuju menambah peruntukan projek berskala kecil tahun 2021 daripada RM2.5 bilion kepada RM5 bilion. Antara jenis projek kecil yang akan dikhususkan pada kontraktor kelas G1 hingga G4 ialah pembaikan infrastruktur dan fasiliti awam yang rosak akibat banjir, pembaikan jalan, program ameniti sosial, baik pulih perumahan berstrata termasuk penggantian lift di perumahan awam serta pembinaan gerai di kawasan PBT. Kerajaan akan memudahkan tata cara perolehan bagi mempercepatkan pelaksanaan projek. Sebagai contoh, kaedah kerja secara undian bagi pembaikan bencana banjir telah ditingkatkan daripada RM100,000 kepada RM200,000. Di samping itu, kerja-kerja kecil bagi kontraktor tempatan akan dikhususkan kepada negeri dan daerah berkenaan. Inisiatif kelima, Geran Khas Prihatin 3.0. Kerajaan akan terus memberi sokongan
untuk memastikan kelangsungan perniagaan, khususnya kepada PKS tempatan. Untuk itu, kerajaan bersetuju untuk meneruskan Geran Khas Prihatin atau GKP 3.0 supaya perniagaan mendapat bantuan untuk beroperasi semula. Setiap perusahaan mikro dan PKS yang layak akan menerima bantuan one-off sebanyak RM1,000. Permohonan bagi GKP 3.0 akan dibuka mulai 1 April bagi PKS yang tidak menerima GKP sebelum ini. Geran ini dijangka akan memanfaatkan lebih 1 juta usahawan. Inisiatif ke-6, kemudahan mikrokredit. Semasa pengumuman Belanjawan 2021 yang lalu, kerajaan telah meluluskan peruntukan sejumlah RM1 bilion bagi kemudahan pembiayaan mikrokredit. Prihatin dengan situasi yang mencabar ini, kerajaan bersetuju untuk menyediakan dana pembiayaan tambahan sebanyak RM500 juta bagi kemudahan pembiayaan mikrokredit melalui program-program di bawah BSN, Tekun, MARA dan SME Corp. Melalui BSN, dana sebanyak RM300 juta akan disediakan dengan had pembiayaan sehingga RM50,000, di mana kadar faedah telah dikurangkan daripada 3.5% kepada 3%. Tempoh pinjaman adalah untuk 5 tahun dan bayaran ansuran hanya bermula selepas bulan ke-6. Bagi usahawan sektor informal, Tekun Nasional akan menyediakan dana tambahan sebanyak RM60 juta, terutamanya untuk skim pembiayaan informal dengan had pembiayaan sehingga RM5,000 bagi perniagaan secara kecil-kecilan daripada rumah, pasar malam dan pasar tamu. Selain itu, program Tekun Mobile Preneur akan diperluaskan untuk pembiayaan membaik pulih atau membeli motosikal baru dengan had sehingga RM10,000. Dan bagi melengkapi inisiatif ini, motosikal pemasangan tempatan dengan kapasiti enjin 150cc dan ke bawah akan diberikan pengecualian 100% duty excise mulai 1 April hingga 31 Disember 2021. Tekun juga akan memperkenalkan program Tekun Postpreneur di mana pemohon dapat menjana pendapatan melalui kontrak pengantaran barangan. Bantuan pembiayaan diberikan sehingga RM20,000 untuk tujuan baik pulih kenderaan dan sehingga RM50,000 untuk pembelian van ataupun lori. Melalui MARA, skim pembiayaan perniagaan prihatin mikro akan dilaksanakan dengan keutamaan untuk membantu 1,000 PKS Mikro Bumiputera untuk meneruskan kelangsungan perniagaan. Sebanyak RM50 juta disediakan dengan nilai pembiayaan sehingga RM50,000 pada kadar faedah serendah 3%. Di samping itu, SME Corp akan menyediakan RM50 juta untuk membantu PKS tempatan mendapatkan pembiayaan sehingga RM250,000 pada kadar faedah juga serendah 3%. Inisiatif ketujuh, pengekalan pekerjaan dan insentif penggajian. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, sejak pelancaran program Penjana Kerjaya 2.0 di bawah Perkeso, hampir 200,000 pekerja dalam sektor formal berjaya ditempatkan. Bagi membantu golongan yang kehilangan pendapatan atau pekerjaan, kerajaan akan terus menambah baik program ini dengan memperluaskan
skop insentif pengambilan pekerja untuk meliputi pekerjaan sementara dan pekerjaan gig, iaitu menyediakan peruntukan 300 juta ringgit yang akan memanfaatkan 60,000 pekerja, di mana setiap pekerja akan menerima RM600 sebulan selama tempoh maksimum 6 bulan. Dan bagi majikan yang menawarkan pekerjaan jangka pendek ataupun platform penyedia perkhidmatan gig yang berdaftar dengan Perkeso, mereka akan menerima RM200 bagi setiap pekerja yang ditempatkan. Di samping itu, sehingga 5 Mac 2021, kerajaan telah menyalurkan lebih daripada RM14.4 bilion bagi membiayai program subsidi upah yang telah membantu 2.7 juta orang pekerja dan lebih daripada 330,000 majikan di seluruh negara. Namun, kerajaan sedar bahawa masih terdapat sektor yang terkesan. Dan oleh itu, kerajaan akan memperuntukkan RM700 juta lagi bagi melanjutkan program subsidi upah 3.0 selama 3 bulan lagi secara lebih bersasar. Ini terutamanya kepada sektor pelancongan, perdagangan borong dan runcit serta perniagaan lain yang ditutup semasa PKP seperti pusat sukan, gimnasium dan spa. Inisiatif ini dijangka akan membantu 400,000 pekerja dan 37,000 majikan. Di samping itu, program perantisan di bawah Penjana Kerjaya juga akan ditambah baik setelah mengambil kira maklum balas daripada pihak industri yang mendapati tempoh 3 bulan program perantisan ini agak singkat dan tidak mencukupi. Dan oleh itu, kerajaan akan melanjutkan lagi tempoh program perantisan selama 6 bulan di mana pelatih yang mengikuti program ini akan diberikan insentif sebanyak RM800 bagi tempoh perantisan 6 bulan. Bagi menangani masalah pengangguran, kerajaan telah menubuhkan Majlis Pekerjaan Negara atau NEC. Bagi tahun ini, NEC menyasarkan pewujudan 500,000 peluang pekerjaan, di mana sehingga akhir Februari 66,000 peluang pekerjaan telah berjaya diwujudkan. Di bawah seliaan Perbadanan Sumber Manusia Berhad atau HRDF, beberapa inisiatif telah diperkenalkan. Ini termasuklah pertama, platform Upskill Malaysia yang berperanan sebagai pusat maklumat bagi program peningkatan kemahiran dan latihan semula, dan kedua, portal e-latih yang mengandungi lebih 300 kursus latihan dalam talian yang ditawarkan secara percuma. Inisiatif ke-8, merangsang semula sektor pelancongan dan peruncitan. Saudara dan saudari yang saya kasih sekalian, industri pelancongan merupakan antara sektor yang terjejas teruk akibat penularan wabak COVID-19. Bagi mengurangkan beban dan menyokong penyuluhan sektor ini, kerajaan akan melanjutkan pengecualian cukai pelancongan dan cukai perkhidmatan ke atas penginapan yang disediakan oleh pengendali hotel sehingga 31 Disember 2021. Melanjutkan galakan cukai kepada syarikat pengendali pelancongan sehingga tahun taksiran 2022. Membenarkan penaguhan pembayaran ansuran cukai pendapatan bulanan mulai 1 April hingga 31 Disember 2021 diberikan pada syarikat industri pelancongan dan industri terpilih seperti panggung wayang dan spa. Memberi pengecualian duti hiburan ke atas bayaran kemasukan ke tempat hiburan seperti taman tema, persembahan pentas, acara sukan dan pertandingan serta tayangan filem pawagam di semua wilayah persekutuan.
memperluaskan skop pelepasan khas cukai pendapatan individu sehingga RM1,000 untuk meliputi perbelanjaan pembelian pakej pelancongan melalui ejen pelancongan yang berdaftar dengan MOTEC dan memberi pengecualian levy HRDF bagi syarikat sektor pelancongan dan peruncitan yang terjejas untuk tempoh sehingga Jun 2021. Selain itu, kerajaan bersetuju untuk menyalurkan geran bantuan khas secara one-off sebanyak RM3,000 kepada lebih 5,000 agensi pelancongan yang berdaftar dengan MOTEC. Kerajaan juga bersetuju untuk menyediakan bantuan tunai secara one-off sebanyak RM600 pada pengusaha homestay yang berdaftar dengan MOTEC. Bantuan ini dijangkakan dapat memanfaatkan lebih 4,000 tuan rumah atau pengusaha program pengalaman homestay. Saya percaya sedikit masa lagi apabila sudah ramai antara kita telah mengambil vaksin, kerajaan sedia untuk membenarkan pergerakan rentas negeri secara berperingkat, malah mewujudkan special green lane bagi perjalanan sempadan yang melibatkan pengangkutan udara. Berikan sedikit masa dan ruang untuk pihak kerajaan meneliti segala risiko sebelum sesuatu keputusan itu diambil. Untuk membantu aliran tunai dan mengurangkan kos perniagaan pengendali hotel, taman tema, pusat konvensyen, pusat beli belah, pejabat syarikat penerbangan, tempatan dan agensi pengembaraan dan pelancongan, pemberian diskaun khas bil elektrik sebanyak 10% akan dilanjutkan selama 3 bulan lagi sehingga 30 Jun 2021. Dengan pemanjangan tempoh diskaun ini, kerajaan akan menanggung jumlah kos sebanyak RM135 juta. Inisiatif ke-9 mengurangkan beban syarikat dan memperkasa koperasi. Bagi memastikan pembiayaan alternatif terus berkembang, pihak Suruhanjaya Security Malaysia SC akan menambah baik peraturan berdasarkan perkembangan semasa. Antara lain, had pengumpulan dana akan dinaikkan daripada 10 juta kepada 20 juta ringgit serta equity crowdfunding akan diperluaskan kepada syarikat berhad yang tidak tersenarai. Dan untuk terus menggalakkan syarikat mengumpul dana menerusi pasaran saham, fee berkaitan penyenaraian akan dikecualikan selama 12 bulan bagi syarikat yang memohon penyenaraian di pasaran Main, Leap dan ACE. Selain itu, rebat untuk fee penyenaraian tahunan bagi tahun 2021 juga akan diberikan kepada syarikat tersenarai yang telah melaporkan kerugian berdasarkan laporan suku tahunan mereka. Seterusnya, bagi membantu mengurangkan beban syarikat yang menghadapi masalah keuangan dan boleh menyebabkan risiko penggulungan, Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM bersetuju nilai ambang keterhutangan atau indebtedness threshold dinaikkan daripada 10 kepada RM50,000. Pada masa yang sama, SSM juga memberi kemudahan pendaftaran perniagaan percuma kepada kumpulan B40 dan pelajar di IPT sepenuh masa yang ingin mencuburi bidang keusahawanan. Kerajaan menyedari bahawa gerakan koperasi turut terjejas berikutan pandemik COVID-19. Susulan itu, Suruhanjaya Koperasi Malaysia akan menyediakan insentif pembiayaan sehingga RM100,000 tanpa cagaran bagi membantu koperasi yang terkesan. Permohonan pembiayaan ini akan dipermudahkan dan proses kelulusan akan dipercepatkan dengan memberikan kelonggaran bayaran balik selepas 6 bulan pembiayaan diluluskan. Sejumlah
RM50 juta dari tabung modal pusingan Suruhanjaya Koperasi Malaysia akan diperuntukkan yang dijangka dapat membantu lebih 14,000 koperasi. Selain itu, kerajaan telah meluluskan geran padanan sebanyak RM30 juta untuk menggalakkan pelaburan dalam mekanisasi dan otomasi industri sawit. Kerajaan juga akan menambah peruntukan sebanyak RM20 juta dalam bentuk geran padanan bagi tujuan pembelian jentera kepada Koperasi Penanaman Sawit Mampan. Dan ini dijangka memanfaatkan 65 koperasi dengan keahlian sebanyak 6,000 pekebun kecil. Geran padanan digitalisasi di bawah BSN yang sebelum ini dimanfaatkan oleh syarikat turut diperluaskan kepada koperasi bagi mengembangkan aktiviti perniagaan mereka melalui platform digital. Dalam memperkokoh daya saing negara, kerajaan komited untuk menarik pelaburan, memperkasa perdagangan luar, meningkatkan adaptasi penggunaan teknologi digital dan menjamin pertumbuhan lestari. Inisiatif ke-10 ini mengukuhkan persekitaran perniagaan. Untuk itu, kerajaan melalui pasukan petugas khas pemudah cara perniagaan atau pemudah sentiasa komited untuk memastikan peraturan yang tangkas atau agile regulation dilaksanakan bagi mendorong pelaburan semula perniagaan domestik. Ini termasuk perluasan program Authorised Economic Operator Nasional yang memberi kemudahan laluan hijau kepada syarikat yang layak bagi urusan ekspor dan import dan pemendekkan tempoh memproses permohonan pelaburan. Inisiatif ke-11, otomasi dan digitalisasi. Bantuan moratorium bersasar yang diumumkan oleh kerajaan melalui Bank Negara Malaysia telah berjaya mengurangkan beban 1.4 juta peminjam individu dan PKS yang terjejas dengan kadar kelulusan sehingga 95%. Saya ingin menekankan bahawa bantuan ini masih dibuka kepada orang ramai. Bagi membantu PKS mendapatkan pinjaman, Bank Negara Malaysia telah meningkatkan kemudahan bantuan dan pemulihan bersasar sebanyak RM2 bilion dan fasiliti otomasi dan digitalisasi sebanyak RM700 juta. Dengan penambahan ini, kemudahan yang disediakan oleh Bank Negara untuk manfaat PKS berjumlah RM6 bilion. Di bawah MIDF, sebanyak RM200 juta disediakan untuk skim pembiayaan pembangunan otomasi, digitalisasi dan penggunaan teknologi hijau. MIDF juga telah bersetuju untuk mengurangkan kadar faedah pinjaman daripada 5% kepada 3% bagi tempoh 12 bulan bermula 1 April 2021. Di samping itu, dana tambahan sebanyak RM50 juta bagi geran otomasi pintar di bawah MIDA turut disediakan supaya lebih banyak PKS dan syarikat tahap pertengahan atau mid-tier companies dapat meningkatkan kecekapan operasi dan pembuatan menerusi teknologi tinggi. Selain itu, bagi menyokong IR 4.0, peruntukan berjumlah RM50 juta akan diberikan kepada program industri forward di bawah MITI. Dan bagi menggalakkan PKS meningkatkan otomasi yang dapat mengurangkan kebergantungan pada pekerja asing, SME Bank akan menyediakan dana pinjaman RM200 juta untuk membiayai pembelian mesin dengan insentif geran sehingga 20% ke atas nilai mesin. Inisiatif ke-12, mengurangkan jurang digital. Semasa Belanjawan 2021, kerajaan telah mengumumkan program jaringan prihatin
bagi memastikan lebih ramai rakyat mendapat akses kepada internet, merapatkan jurang digital golongan B40 dan menyokong agenda pendigitalan negara. Jika Belanjawan 2021 sebelum ini telah mengumumkan subsidi pembelian telefon sebanyak RM180 kepada semua penerima BPR, sukacita diumumkan kerajaan akan menambah baik subsidi ini kepada RM300 khusus untuk isi rumah yang mempunyai anak bersekolah bagi pembelian telefon pintar atau peranti baru. Dan dengan itu, peruntukan program ini akan ditingkatkan kepada RM2 bilion dan insyaAllah akan dilancarkan pada awal bulan Mei. Saya menyeru syarikat telekomunikasi untuk menawarkan pakej internet mampu milik dan terus menyediakan kuota data tambahan. Rangka kerja My Digital dan Ekonomi Digital Malaysia telah menggariskan perkhidmatan 5G komersial sebagai keperluan terpenting kerana internet kelajuan tinggi adalah perlu untuk mencetuskan inovasi dan peluang kerja baru dalam ekonomi digital negara. Oleh itu, perkhidmatan 5G dijangka akan beroperasi secara berperingkat mulai hujung tahun ini. Selain itu, bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan jalur lebar, terutamanya di luar bandar, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia atau SKMM telah memperuntukkan RM3.2 bilion untuk tahun 2021 di bawah kumpulan wang pemberian perkhidmatan sejagat bagi menaik taraf stesen pemancar sedia ada dan menyediakan capaian gentian optik ke premis-premis berkaitan. Seterusnya, SKMM akan memperkenalkan program My Baik Hati dengan kerjasama pihak syarikat telekomunikasi sebagai inisiatif crowdsourcing peranti. Program ini akan dimulakan dengan penganjuran kempen kutipan peranti terpakai seperti komputer riba yang akan dibaik pulih dan diagihkan pada antara lain Pusat Internet Komuniti dan Pertubuhan Komuniti. Inisiatif ke-13 ialah menggalakkan pelaburan dan pasaran ekspor. Sebagai pemboleh daya yang penting bagi program pemulihan negara, pelaburan asing dan perdagangan antarabangsa perlu diberikan tumpuan khusus. Dan bagi tujuan ini, MITI akan terus meneroka potensi ekspor baru dan menggalakkan penggunaan otomasi serta mekanisasi dalam kalangan pemain industri. Antara langkah yang akan dilaksanakan termasuklah inisiatif eBizLink, iaitu platform pemasaran digital secara maya dan hybrid, serta inisiatif Globepreneur yang bertujuan mengetengahkan lebih banyak syarikat PKS berpotensi ke pasaran antarabangsa. Kerajaan juga akan menaikkan siling geran pembangunan pasaran atau MDG daripada RM300,000 kepada RM500,000 bagi setiap syarikat yang menyertai platform pameran antarabangsa. Dan bagi menjana sumber kekayaan baru negara, geran padanan bernilai RM50 juta akan disediakan untuk membangunkan industri angkasa dan peranti perubatan. Inisiatif ke-14 menggalakkan pembiayaan mampan. Program pemerkasa akan menyokong agenda kelestarian negara, terutamanya ke arah mencapai matlamat pembangunan mampan atau SDG menjelang 2030. Kerajaan bersama PBB Malaysia akan menubuhkan dana amanah MySDG sebagai platform yang membolehkan pembiayaan daripada pelbagai sumber untuk membiayai projek yang menepati kriteria SDG. Dan bagi menyokong matlamat negara untuk menjadikan hub keuangan lestari, kerajaan akan melancarkan sukuk lestari berjumlah tidak kurang daripada $1 bilion Amerika. Hasil daripada sukuk berkenaan akan membiayai program dan projek yang mempunyai elemen kelestarian
di samping menangani kesan sosioekonomi wabak akibat wabak COVID-19. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, dalam menghadapi cabaran wabak ketika ini, kerajaan akan terus memelihara kebajikan rakyat, terutamanya mereka yang masih terjejas. Inisiatif kali ini akan lebih tertumpu kepada golongan rentan, kurang upaya dan mereka yang kehilangan pekerjaan. Inisiatif ke-15, bantuan kehilangan pendapatan. Untuk itu, kerajaan akan memperuntukkan 1.2 bilion ringgit kepada 2.4 juta penerima untuk mendapatkan bantuan seperti berikut. Jadi bantuan tunai secara one-off sebanyak RM500 diberikan pada golongan B40 yang telah hilang pendapatan. Dan bayaran tambahan sebanyak RM500 diberikan pada penerima BPR yang berpendapatan RM1,000 dan ke bawah. Kedua-dua kategori ini melibatkan penerima berumur 21 hingga 60 tahun dan tidak melibatkan proses pendaftaran permohonan. Pengesahan kehilangan pendapatan dan semakan silang akan dibuat melalui sistem LHDN, KWSP dan Perkeso. InsyaAllah, kedua-dua bantuan khas ini akan dibayar mulai Jun 2021 ke akaun penerima masing-masing. Untuk individu berstatus bankrupt pula, Jabatan Insolvensi Malaysia akan memudahkan urusan mereka dengan pihak bank dalam menerima bantuan kerajaan. Kelonggaran akan diberi untuk membuka akaun bank secara dalam talian, yakni online, melalui permohonan email kepada cawangan Jabatan Insolvensi yang mentadbir kes mereka. Sebarang bantuan tunai yang dikreditkan tidak akan mengalami sebarang potongan ansuran bulanan. Seterusnya, kerajaan bersetuju untuk memanjangkan tempoh kuatkuasa perlindungan bagi ketidakupayaan untuk melaksanakan obligasi kontraktual yang akan berakhir pada 31 Mac ini sehingga 30 Jun 2021. Jenis kontrak yang terlibat akan turut diluaskan bagi membantu rakyat yang terkesan dan gagal memenuhi obligasi kontrak mereka. Inisiatif ke-16 ialah menambah baik program bantuan rentan bandar. Kerajaan sentiasa berusaha untuk memastikan semua golongan masyarakat dapat dibantu semasa tempoh yang sukar ini, termasuklah golongan gelandangan. Oleh demikian, DBKL telah mengambil inisiatif dengan menubuhkan Anjung Kelana di Taman Desa Kuala Lumpur sebagai pusat perlindungan sementara. Seterusnya, bagi mengurangkan kos sara hidup terutama golongan miskin yang tinggal di bandar, kerajaan akan menyediakan peruntukan sebanyak RM100 juta bagi program bantuan barangan dapur melalui inisiatif pembelian tanpa tunai. Program ini dijangka akan memanfaatkan 300,000 isi rumah miskin di bandar-bandar utama di seluruh negara untuk membolehkan mereka membeli barangan makanan asas. Mengenai kesihatan rakyat pula, inisiatif My Salam berhubung COVID-19 telah memanfaatkan lebih 70,000 golongan B40 dengan jumlah bayaran RM40 juta. Dan bagi menambah baik skim ini, golongan B40 yang dibenarkan untuk dikuarantin di rumah atas sebab COVID-19 layak untuk menerima manfaat bayaran penggantian pendapatan sebanyak RM50 sehari selama maksimum 14 hari, tertakluklah kepada pengesahan oleh pegawai perubatan. Selain itu, program Klinik Bergerak merupakan satu program melibatkan penyediaan rawatan asas dan pemeriksaan percuma kepada warga tempatan, khususnya golongan rentan bandar, bagi memperkasakan penjagaan kesihatan dan kesejahteraan rakyat. Pada masa ini, My Medic at Wilayah di bawah DBKL menyediakan perkhidmatan klinik bergerak
meliputi kawasan PPR dan perumahan awam kepada golongan yang kurang berkemampuan serta rawatan secara terus kepada pesakit kronik dan uzur yang terlantar di rumah. Sehubungan itu, sejumlah 30 juta ringgit akan diperuntukkan bagi meluaskan perkhidmatan kesihatan ini ke seluruh negara melalui program KPT Prihatin, Komuniti Sejahtera KRIS dengan kerjasama kumpulan pakar perubatan pada Hospital Pengajar Universiti. Seterusnya, dalam melaksanakan proses verifikasi penerima bantuan, Jabatan Kebajikan Masyarakat akan melantik seramai 2,500 orang pegawai tambahan di bawah inisiatif MyStep bagi memastikan bantuan sampai pada mereka yang memerlukan. Inisiatif ke-17 Prihatin Wanita. Bagi memperkasa usahawan wanita, kempen e-dagang PKS dan PKS Mikro serta program Shop Malaysia Online, kerajaan akan menyediakan dana 30 juta ringgit untuk membantu mereka beralih ke pasaran dalam talian. Sebagai tambahan, BSN juga akan menyediakan sejumlah 50 juta ringgit bagi skim pembiayaan mikro pemerkasa NITA untuk memberi galakan usaha wanita menceburi bidang perniagaan. Selain itu, peruntukan sebanyak 10 juta ringgit dalam bentuk dana padanan 70% bagi usahawan wanita dan wanita yang bekerja sendiri turut disediakan di bawah skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri Perkeso. Inisiatif ke-18 ialah Prihatin OKU. Saya telah dimaklumkan golongan OKU yang bekerja turut terjejas dalam tempoh yang sukar ini. Sehubungan itu, kerajaan bersetuju untuk meningkatkan had kelayakan gaji maksimum bagi bantuan allowance pekerja cacat daripada RM1,200 kepada RM1,500 sebulan. Dan untuk tujuan ini, sebanyak 26 juta ringgit akan disediakan di mana ia akan memanfaatkan hampir 5,000 OKU. Selain itu, bagi membantu program keusahawanan termasuk memasarkan produk bakery dan hasil tangan oleh OKU dan warga emas, kerajaan bersetuju menambah 20 juta ringgit untuk memperkukuhkan program di bawah institusi seliaan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Samping itu, golongan OKU akan berpeluang untuk mendaftar dan memperbaharui perniagaan mereka dengan SSM secara percuma sebagai galakan menceburi bidang perniagaan. BSN telah menyediakan sebanyak 25 juta ringgit di bawah skim mikrokredit istimewa bagi golongan OKU menceburi bidang perniagaan dengan had pembiayaan sehingga RM50,000 dan kadar faedah serendah 3%. Inisiatif ke-19 ialah Prihatin Belia. Seterusnya, buat anak-anak muda, kerajaan telah memperkenalkan program e-Belia bagi menggalakkan budaya transaksi tanpa tunai kepada golongan belia, khususnya mereka yang berumur 18 hingga 20 tahun serta pelajar pendidikan tinggi sepenuh masa. Sukacita diumumkan bahawa program tersebut ini akan ditambah baik dengan meningkatkan nilai kredit daripada 100 kepada RM150 yang akan memanfaatkan 2 juta belia dengan jumlah peruntukan sebanyak 300 juta ringgit. Program ini insya-Allah akan dilaksanakan mulai bulan Jun 2021. Bagi menggalakkan penyertaan anak muda bandar terlibat dalam projek-projek keusahawanan, program pemerkasaan ekonomi komuniti bandar atau PEKB akan diperluas dengan tambahan peruntukan sebanyak 10 juta ringgit menjadikan peruntukan keseluruhan tahun 2021 bagi program ini sebanyak 21 juta ringgit. Oleh itu, seramai 1,800 peserta akan mendapat manfaat dengan latihan keusahawanan dan peralatan yang akan dibekalkan secara percuma
bagi mengikuti bidang dan kursus yang disertai. Selain itu, program Tunas Usahawan Belia Bumiputera akan ditambah peruntukan bagi melahirkan seramai 250 usahawan belia Bumiputera baru. Manakala program New Gen Entrepreneur Online Bootcamp akan diperkenalkan bagi tujuan latihan penyediaan serta bimbingan perniagaan secara dalam talian kepada 2,000 orang usahawan belia. BSN juga menawarkan skim pembiayaan mikro pemerkasa belia dengan kadar serendah 3% untuk membolehkan anak-anak muda menceburi bidang perniagaan mendapatkan pembiayaan sehingga RM50,000. Inisiatif ke-20, penerusan subsidi bagi meringankan kos sara hidup. Berdasarkan trend semasa, adalah dijangkakan harga minyak dunia akan meningkat dan terus menyebabkan kenaikan pada harga runcit petrol dan diesel. Bagi melindungi pengguna daripada kesan kenaikan harga minyak ini, harga runcit petrol RON 95 dan diesel ditetapkan pada paras harga siling 2.05 atau RM2.05 seliter dan RM2.15 seliter. Kerajaan pada masa ini menanggung subsidi pada kadar hampir 30 sen seliter. Dan ini bermakna kerajaan menanggung jumlah subsidi bernilai RM3 bilion pada harga semasa. Kerajaan juga menanggung subsidi yang agak tinggi ke atas produk gas cecair petroleum ataupun LPG. Harga sebenar di pasaran setong gas LPG bersaiz 14 kg pada masa ini adalah sekitar RM50. Namun harga runcit yang telah pun ditetapkan pada paras RM26.60 setong. Oleh itu, kerajaan telah memberikan subsidi hampir 50% bagi setiap tong LPG 14 kg yang digunakan oleh rakyat khususnya isi rumah. Kerajaan akan terus memberikan subsidi berkenaan supaya harga barangan keperluan harian kekal berpatutan. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, setelah setahun Kerajaan Perikatan Nasional mentadbir negara ini, kami terus merencana pelbagai strategi pemulihan ekonomi demi kesejahteraan rakyat. Kami telah berusaha sehabis baik untuk memastikan tiada kumpulan masyarakat yang tercicir daripada menerima manfaat. Pemerkasa ini dengan nilai keseluruhan RM20 bilion adalah satu lagi inisiatif Kerajaan Perikatan Nasional untuk meringankan beban yang sedang ditanggung oleh rakyat, mengukuhkan semula pertumbuhan ekonomi dan merancangkan aktiviti perniagaan. Kerajaan Perikatan Nasional sebagai kerajaan yang prihatin akan senantiasa mendengar dan peduli terhadap nasib rakyat. InsyaAllah, amanah ini akan sentiasa kami pikul dengan penuh tanggungjawab dan ikhlas demi rakyat dan negara. Akhir sekali, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan di atas segala jasa dan pengorbanan seluruh petugas barisan hadapan dan penjawat awam yang sekian lama berdiri teguh dan setia sebagai tunjang pentadbiran kerajaan. Saya juga menyanjung tinggi peranan sektor korporat, NGO, para sukarelawan yang turut menyumbang kepada bantuan keuangan dan bantuan sosial kepada rakyat. Saya juga ingin menyeru saudara dan saudari supaya segera mendaftar sebagai penerima vaksin melalui aplikasi MySejahtera. Jangan tertangguh ataupun jangan bertangguh lagi, terus daftar sekarang juga. Lebih cepat kita mendaftar dan mendapat vaksin, maka lebih cepatlah kita dapat menikmati kembali kehidupan yang normal ini. Lindung diri, lindung semua, insya-Allah kita terus berikhtiar dan bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Teguh kita menang bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.